Sambutan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dan mengucapkan tahniah kepada pihak kementerian yang membawa rang undang-undang ini. Saya kira ini amat bertepatan dengan masa dan waktunya. Saya cuma nak bangkitkan beberapa isu yang mungkin boleh diperhatikan oleh kementerian. Yang pertama, isu direct nego. Kita dimaklumkan dalam Dewan ni banyak kes-kes yang menyaksikan bahawa banyak projek-projek yang sangkut disebabkan oleh direct nego. Jadi apakah direct nego ini satu kaedah yang baik untuk negara? Adakah open tender itu pula tidak baik untuk negara? Kerana apabila direct nego, maknanya kadang-kadang bukan sahaja harga menjadi asasnya, tetapi technical know-how juga menjadi penting. Orang yang kontraktor ataupun usahawan-usahawan akan melihat dari sudut siapa yang dia kenal, dan orang yang mendapat pula akan diberikan mengikut siapa yang kenal dia. Saya kira ini satu isu yang besar yang kementerian harus selidiki untuk masa-masa yang akan datang. Yang keduanya ialah tentang harga. Kita lihat ada yang saya panggil professional bidder. Ini berlaku bukan saja dalam projek-projek kerajaan persekutuan, tetapi juga dalam projek-projek di kerajaan negeri. Ada orang yang masuk dengan harga yang kadang-kadang tidak masuk akal, dan tujuan dia masuk hanya nak dapat tender. Lepas itu dia akan sub kepada orang lain. Jadi kadang-kadang pihak kerajaan sama ada agensi ataupun kementerian terperangkap dengan memberikan satu-satu tender kepada satu pihak berlandaskan kepada harga. Harga yang kadang-kadang tidak masuk akal, maksudnya terlalu murah, ataupun kita tengok margin yang amat nipis. Oleh demikian, sebab itu bila dia sub, dia sangkut, maka dengan sendirinya masalah akan bermula. Jadi saya minta supaya pihak kerajaan mengadakan satu garis panduan yang agak jelas, paling tidaknya, supaya orang-orang yang memang peranannya ni professional bidder ni, dia masuk dia dapat, dia sub masuk dia dapat, dan orang-orang ni kalau kita trace memang dia ada punya sejarah yang amat pelik, kerana mereka dapat tender kemudian dia jual, malah kadang-kadang subkon juga berebut-rebut nak dapatkan tender itu dalam keadaan dia tahu kerana margin juga nipis. Yang ketiga, saya nak minta pandangan daripada kementerian. Ada juga kes-kes di mana kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan meluluskan satu-satu projek di satu kawasan dalam keadaan PBT itu pun tidak tahu bahawa projek itu akan datang tempat dia. Ya, saya ada satu sekolah telah pun lama diluluskan dan PBT tak tahu. Sekolah dibina, dan apabila dah siap, sekolah tu duduk dalam kolam lembah, dan ini jadi masalah. Kalau PBT tak lulus, dia akan kena tekan dari atas. Jadi PBT cari jalan, cari lorong-lorong sempit untuk meluluskan juga projek ini. Dan apa yang akan berlaku ialah PBT akan compromise certain requirement, dan saya rasa ini akan jadi masalah. Jadi oleh kerana compromise quality, maka sudah pasti akan berlaku kecacatan kepada bangunan-bangunan tersebut. Jadi dalam keadaan ini, kadang-kadang maincon tidak akan dapat bayaran, dan subcon juga tidak akan dapat bayaran. Jadi dalam keadaan ini, bolehkah masalah ini diselesaikan melalui akta kita? Dalam keadaan PBT kata bangunan dah siap atau hampir siap, tetapi permohonan datang kemudian, dan sebab itu maincon dan subcon sangkut daripada segi pembayaran. Saya juga setuju dengan pandangan Arau tadi. Apakah bentuk indikator ni, apa jenis, adakah dalam bentuk institusi atau individu yang kita nak lantik ni? Adakah mereka yang mempunyai kesempatan juga
menjadi kontraktor dan mereka juga berada dalam industri ini yang kadang-kadang mungkin bias pandangan mereka. Dan yang keduanya saya tengok dalam Section 10 iaitu respons adjudikasi ini 10.1, saya melihat respon untuk dalam masa 10 hari. Adakah kementerian melihat 10 hari ini terlalu pendek? Takut-takut disebabkan oleh Section 10 ini menyebabkan banyak pihak-pihak yang sepatutnya menuntut tetapi disebabkan oleh clause ataupun Section 10 ini membuatkan 10 hari itu terlalu singkat. Adakah wajar kalau mungkin mereka dipanjangkan kepada 21 hari, sekurang-kurangnya dia ada space untuk itu. Sayang itu saya Tan Sri, terima kasih banyak-banyak.